Assalamualaikum semua. Kita sambung topik kita yang seterusnya iaitu mekanisme pernafasan. So, apa itu pernafasan? Dia melibatkan proses menarik dan menghembus nafas secara berulang. Jadi, sebelum kita pelajari mekanisme pernafasan, kita kena faham kita kena tahu iaitu apabila isi padu sesuatu ruang itu tinggi, maka tekanannya adalah rendah. Okey, isi padu tinggi, tekanan rendah. Kita tengok dahulu mekanisme pernafasan untuk serangga. Mekanisme pernafasan dalam serangga ini, dia dibantu dengan pengecutan dan pengenduran otot abdomennya. So, bila mana serangga ini iaitu belalang menarik nafas, otot abdomen akan mengendur. Maksudnya di sini, bila otot abdomennya mengendur, isi padu struktur respirasinya akan bertambah. Jadi automatik tekanan di dalamnya ini adalah rendah. Disebabkan itu, udara daripada luar ini dapat meresap masuk ke dalam trakea melalui spiracle. Spiracle inilah adalah liang yang menghubungkan struktur respirasi dalam belalang ini dengan persekitaran luarnya. Okey, itu adalah spiracle. So, bila dia hembuskan nafas, otot abdomennya akan mengecut. Maksudnya, isi padu di dalam struktur respirasi ini, trakea ini akan berkurang. Maka tekanannya tinggi. Sebab itulah udara akan dipaksa keluar melalui spiracle ke persekitaran luaran. Itu adalah untuk serangga. So, kamu boleh scan QR code ini untuk tengok dia punya mekanisme pernafasan bagi serangga ya. Untuk katak pula, katak bernafas melalui rongga mulut dan peparuh apabila berada dalam keadaan aktif. Okey, dia begini. Kalau katak ini, macam kita kan sebenarnya bila kita bernafas, kamu cuba sendiri tarik nafas kan? Kita boleh bernafas daripada hidung boleh, mulut pun boleh. Tetapi kita tidak boleh gunakan kedua-duanya secara serentak. Kalau kita bernafas melalui hidung, kita tidak boleh bernafas melalui mulut dalam masa yang sama. Okey ya. Okay, kita tengok di sini untuk katak, bila dia punya udara itu masuk, ni melalui lubang hidung ni. Bila udara itu masuk, dia kenapa dia tutup mulut? Sebab dia tarik nafas tu, tarik udara itu banyak sampai rongga di bahagian bawah mulutnya ini, dasar mulutnya ini akan turun. Sebab apa? Dia mahu tampung isi padu udara yang ditariknya ke dalam ni. Jadi di sini ni kan, masa tu di sini, dia punya isi padu dalam rongga mulutnya bertambah. Maka tekanan di kawasan rongga mulut ini akan menjadi rendah. Sebab itu lagi banyak udara dari luar boleh disedut masuk ke dalam bahagian mulut katak ini. Okey, ini bila dia tarik nafas. Kemudian bila dia mahu hembuskan nafas, belum hembuskan nafas ni. Bila dia mahu alirkan udara itu ke peparu, lubang hidungnya itu akan ditutup dan dasar rongga mulutnya itu akan dinaikkan. Sebabnya dia mahu tolak udara itu masuk ke dalam peparu. Glotis ini, inilah bahagian yang akan menentukan sebenarnya, yang menentukan kita punya bentuk suara itu macam mana. Glotis ini actually sebahagian daripada larynx, sebahagian daripada kita punya peti suara lah. So, dia akan terbuka. Pada awalnya tadi dia tertutup supaya tidak terus masuk ke dalam peparu ya. Dia akan terbuka, jadi udara ini akan dibawa ke peparu dan kemudian meresaplah udara oksigen ke dalam sel badan dan deoxygenated akan masuk ke dalam peparu untuk dihembuskan keluar. So, bila dihembuskan keluar, glotis masih dibuka. Tapi kalau kamu tengok di sini kan, dia punya dasar rongga mulut itu masih di atas. Sebab dia mahu, kalau ini kan bila dia punya rongga mulut di atas ini, maksudnya isi padu kawasan sini, bahagian rongga mulutnya rendah. Maka tekanannya tinggi. So, lebih tinggi berbanding persekitaran luar, jadi udara itu boleh dihembuskan keluar. Okey, yang di sini, macam mana dia tarik nafas dan hembuskan nafas, dia sudah terangkan secara detail ya. Cuma cikgu
highlightkan sedikit saja. Bila dia bernafas melalui lubang hidung, mulut dan glotisnya tertutup, dasar rongga mulut diturunkan. Ini untuk memastikan isi padu udara di dalam rongga mulut itu bertambah. Jadi sebab isi padunya besar, maka tekanan udaranya itu rendah. Jadi disebabkan itu jugalah semakin banyak udara daripada persekitaran luar dapat masuk ke dalam, dapat ditarik masuk oleh katak ini. Okey, ini boleh baca sendirilah. Sama juga dengan untuk hembusan nafas. Di sini dia ada kata, apabila peparuh mengecut, udara disingkirkan daripada peparuh dibantu oleh tekanan abdomen seperti penyalaan peparuh. Okey, ini boleh baca sendirilah ya. Jadi sudah terangkan tadi daripada gambar. Okey, kita tengok untuk ikan. Ikan, mekanisme pernafasan ikan ni dibantu oleh dia punya mulut dan juga operculum. Operculum ni kamu kan kalau kau siang ikan, kamu kan macam ada bahagian pipi ikan tu yang kamu buka dahulu baru tarik insangnya kan. Yang kamu buka itu sebelum tarik insang, itulah kau punya operculum. Bukan kau punya, ikan tu punya operculum. Okey, kita tengok di sini terus. Dari gambar aja, mudah-mudahan senang sikitlah faham ya. Okey, bila ikan itu menarik nafas, mulutnya ini akan terbuka untuk memastikan air dapat masuk ke bahagian ruang mulutnya. So, bila air itu masuk, dia akan turunkan bahagian dasar rongga mulut. Sebabnya sama juga. Bila diturunkan dasar rongga mulut, maksudnya kawasan sini, isi padu airnya bertambah, maka tekanannya rendah. Jadi semakin rendah tekanan di kawasan rongga mulut ini, semakin mudah air daripada luar dapat masuk ke dalam badan ikan. Jadi ikan ini dia bernafas melalui dalam air kan, dan dia bernafas melalui insang. So air yang dibawa masuk ke dalam mulut ini akan melalui insang-insang ini. So di sinilah akan berlaku pertukaran gas. Kalau kita, dia akan berlaku pertukaran gas dalam peparuh. Tetapi kalau ikan, dia akan berlaku di dalam insang. Jadi air yang berlebihan itu bukannya dia terus pergi minum. Jadi air yang berlebihan itu perlu dikeluarkan. Caranya adalah dasar rongga mulutnya itu dinaikkan. Jadi bila dasar rongga mulut itu dinaikkan, maksudnya kawasan sini isi padu airnya akan berkurang, maka tekanannya tinggi. Lebih tinggi daripada kawasan persekitaran luar, so air dapat disingkirkan keluar dari badan ikan. Okey, itulah cara untuk ikan. So di bawah ni ada penerangan yang agak panjang lebar di sini dan juga terperinci, kamu boleh baca sendiri ya. Okey, kita tengok untuk mekanisme pernafasan manusia. Kita ni bernafas melalui hidung. Dalam keadaan-keadaan tertentu macam terlalu penat, kita tercungap-cungap bernafas melalui mulut. So dua-dua pun boleh juga. Tapi yang commonnya kita bernafas daripada hidung lah, tak akan perlu pilih bernafas pakai mulut kan. Jadi di sini bila kita tarik nafas, kamu pun boleh try sendirilah. Semua orang bernafas kan sekarang. Okey, untuk tarikan nafas, otot interkostal luar mengecut manakala otot interkostal dalam mengendul. Ini tolong baca sendirilah ya. Okey. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Okey, ini tujuannya bila dia punya sangkar rusuk ini dinaikkan ke atas supaya di kawasan sini isi padunya itu bertambah lah. Dia macam ni, isi padu rongga toreks bertambah. Isi padu rongga toreks bertambah, jadi tekanan dia itu akan berkurang, so lebih mudah lagi udara dari luar dibawa masuk ke dalam badan. Okey, so yang selebihnya itu boleh baca sendiri ya. Bila kita hembuskan nafas, otot interkostal luar mengendul, otot interkostal dalam mengecut, ini tolong baca lah ya. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toreks berkurang, maka tekanan rongga toreks itu akan bertambah. So,
Bila di kawasan sini tekanannya lebih tinggi berbanding tekanan udara di kawasan luar, maka bolehlah udara itu dipaksa keluar daripada paru-paru kita. Okey, itu sahaja. Untuk perbandingan dan perbezaan ini, bolehlah baca sendiri sebab dia sudah terangkan dengan penerangan yang jelas ya. Di sini kamu boleh baca, dia kata manusia dan haiwan semuanya, kedua-duanya ada struktur khas yang berotot. Berotot. So tadi macam apa? Belalang pun ada otot dia, masing-masing pun ada otot lah yang mengencut dan juga mengendur untuk membantu dalam pernafasan. Yang selebihnya ini boleh tolong baca sendirilah ya. Okey, kita pergi kepada praktis formatif 8.2. Inilah yang kamu kena buat selepas pembelajaran ringkas tadi tu. Fungsi spiracle ada tadi cikgu nyatakan di awal-awal video tadi, boleh dengar semula lah. Okay, nombor 2, bagaimanakah otot abdomen membantu serangga bernafas? Juga dalam yang awal-awal tadi, kamu boleh tulis bila otot abdomen mengendur, macam mana jadi, otot abdomen mengecut, apa yang jadi. Okay, 2 ciri perbezaan antara mekanisme pernafasan ikan dan manusia. Bolehlah diberitahu ikan dia bernafas melalui apa, manusia melalui apa, kan? Carilah perbezaan dia sendiri ya. Kemudian terangkan mekanisme tarikan nafas sahaja. Hembus nafas tidak payah. Itu sahaja. Okey. Selamat menjawab. Terima kasih semua.